Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari Minggu ini kita dapat bersama-sama saudara seiman untuk datang beribadah kepadanya. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk mempersiapkan beribadah kepadanya. Mari saudara-saudari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Suci, Suci, Suci. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dasar gereja kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah menjadikan segalanya sebagai dasar untuk kita, untuk khususnya di gereja kita. Mari kita menyanyikan lagu 386, Dasar Gereja yang Esa. Kita menyanyikan lagu ini saat yang pertama bersama-sama, kedua pria,
Interlude ketiga, wanita, 4 bersama-sama. Gereja yang esa, ialah Yesus Kristus, yang dibangun olehnya dengan firman-Nya. Bersama-sama. Gereja yang di sorga dan yang di dunia, bersatu dalam Tuhan, ketiga yang esa. Ya Tuhan, beri anugerah supaya kami Engkau tempatkan juga kekal di rumah-Mu. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kerjaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memimpin kami hari lepas hari. Engkau selalu memberikan kami yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat datang beribadah kepadamu. Tuhan, biarlah kami mempersiapkan diri kami untuk mendengar firman-Mu, untuk memuji Engkau dan mendengarkan doa yang akan kami panjatkan. Pimpin ibadah kami ya Bapa dari awal hingga akhirnya. Biarlah segala puji, hormat, dan syukur hanya kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 9 ayat 11 sampai dengan 21. Kita akan membaca silih berganti, ayat 12 akan saya bacakan, ayat 13 saudara-saudari jemaat untuk membacakannya. Dan terakhir kita baca bersama-sama. Mazmur 9 ayat 12 berbunyi demikian. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion.
Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Bukan untuk orang miskin melupakan, untuk selama-lamanya hilangnya orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Jemaat silakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Yeskil pasal 18 ayat 32 berbunyi demikian. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga, Tuhan ampunilah akan segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Bahkan seringkali kami mendukakan hati-Mu ya Bapa. Pada hari ini ya Tuhan, biarlah kami berdoa mohon ampun daripada-Mu dan juga tidak melakukan hal-hal yang tidak perkenankan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk pengampunan dosa yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus datang ke dunia, mati disalib, bangkit dan naik ke surga. Bahkan dia datang memberikan Roh Kudus kepada kita. Untuk apa? Dia lakukan kita untuk segalanya buat kita. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristuslah jaminan mulia diberikan kepada kita. Kita nyanyikan lagu Jaminan Mulia. Karena di
firman Tuhan, paduan suara wanita memberikan kesaksian. Kami persilakan.
pujian yang indah, sebuah hadiah kasih. Selanjutnya kita mendengarkan firman Tuhan, firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Roslani dan diterjemahkan oleh Ibu Evelyn Kosasi. Kami persilakan. Jemaat sekalian, kalau dalam 2 minggu ini kita melihat paduan suara pakai gerakan ya. 弟兄姐妹们，我们看到这2个礼拜，诗班先知都是有动作的。 Ini challenge ya, paduan suara pria minggu depan? Mau enggak ya? 下个礼拜弟兄的诗班怎么样呢？ Ini bukan pengaruh joget TikTok ya, bukan ya. Tapi kita bersyukur bahwa puji-pujian dinaikkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. 我们感谢主，我们的歌颂赞美都是为了荣耀主的名。阿门。 Ya, mari kita berdoa. 我们同心祷告， Tuhan, kami datang, kami sungguh membutuhkan firman Tuhan. 主啊，我们来到你脚前，我们实在需要你的话语。 Kiranya kebenaran firman-Mu boleh kami renungkan dan kami lakukan dalam hidup kami. 但愿在我们的生活中，我们可以思想你的话语，并且实行出来。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, hari ini kita juga bersyukur kita ulang tahun. Sudah berapa puluh tahun? Gampang ingatnya ya. Double 7, 77 ya. 弟兄姐妹们，我们实在感谢主，今天我们要纪念我们建堂77周年。 Ya, jadi dalam rangka ulang tahun GPMBRI, ulang tahun ke-77 GPMBRI, tema dari sinode adalah firman-Mu terang bagi jalanku. 在纪念宣道堂建堂77周年之间，我们今天的讲题是你的话是我脚前的灯，是我路上的光。 Mari kita baca bersama satu ayat ini. 让我们一起来读这一节的经文。 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 我们中文的一起读，你的话是我脚前的灯，是我路上的光。 Kalau ditutup bisa hafal? 可以背了吗？ Ya, kita coba layarnya dibikin blank dulu. Kita mau hafalin semua satu ayat yang gampang dan juga sudah sangat familiar ya. 只有一节简短的，并且我们大家都很熟悉的经文。 Oke, kita hafal sama-sama. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Alamatnya dari mana? Mazmur 119 ayat 105. 中文的我们一起背，诗篇119篇105节。你的话是我脚前的灯，是我路上的光。 Bapak Ibu sekalian, dalam masa belakangan ini kita tidak asing lagi dengan belanja secara online. 弟兄姐妹们，最近我们大家都很熟悉了，在网上购物。 Lalu kita beli sesuatu barang yang sangat kita nanti-nantikan, 如果我们买了一样我们非常盼望得到的东西， maka ada suara yang paling kita tunggu. 我们等待着一个声音是什么呢？ Suara apa? Dari sebelah kanan saya ini yang ibu-ibu. 就是包裹。 Ya. Dan kalau waktu kita terima, sekarang ini di bungkusan paket sudah dituliskan sebuah peringatan. 当我们收到包裹的时候，在上面有一个贴纸， Lakukan video unboxing. 你拆包裹的时候要录视频。 Apa itu video? Waktu kita buka itu paket dari awal sampai paketnya sudah terlihat. 就是你开始要拆包装的时候，你要录起来。 Apakah kita semua melakukan setiap kali? 你是不是有这样做？ Kayaknya enggak ya, sama kayak saya. Enggak. 我也是，我没有这样做。 Repot kadang ya. Dan kadang kita pikir, enggak terlalu inilah barangnya ya. Enggak usah lah bikin-bikin video unboxing. 我们觉得很麻烦，哎呀，就是普通的东西，何必这样麻烦呢？
Dan kita juga merasa berapa kali juga nggak apa-apa, barangnya baik-baik saja. 我们也觉得我上一次几次以前也没有关系啊，没有什么事。 Tapi satu kali saya pernah 但是 tidak 有一 lakukan 次 tidak lakukan video unboxing itu. 我没有录视频， Hari itu benar-benar kejadian kurang. 真 Barang 的 yang saya pesan mestinya 10, cuma saya terima 9 kalau nggak salah. 啊，那一次我订了10个东西，但是来的只有9个。 Atau pernah juga saya nggak lakukan video unboxing, yang saya terima kualitasnya nggak bagus. 也有一次我没有录视频，然后我得到的东西那个品质不好， Bisa komplain nggak? 我能够投诉吗？ Nggak bisa, 不能够， karena sudah ditulis. 因为那边已经清楚的写 Tanpa 了。 video unboxing tidak terima komplain bentuk apapun. 如果没有录拆包裹的视频，我们不接受任何的投诉。 Saudara, dalam menjalani hidup kita, 弟兄姐妹们，在我们的生活中， kadang kita juga sudah tahu ya. Firman Tuhannya udah jelas banget, udah kasih tahu kita. 圣经上帝的话语很清楚的告诉我们了。 Tapi kadang kita ngerasa, nggak apa-apa, nggak usah nurutin, nggak apa-apa. Hidup saya juga baik-baik saja kok. 但是我们觉得，哎呀，没关系啦，我生活的不是好好的吗？ Padahal segampang kayak orang mau bikin video unboxing, segampang ambil HP, rekam kan sebenarnya. 其实好像你要录拆包裹的视频，你只要拿你的手机就可以录起来，很容易的。 Semudah itu juga sekarang firman Tuhan itu kita bisa akses kapan aja. 我们也很容易随时随地都能够接触到神的话语。 Apa yang Tuhan kehendaki sudah dituliskan. 上帝的心意已经写下来了， Tapi kadang kita merasa repot. 但是我们常常觉得太麻烦。 Kadang kita merasa ngapain ikutin instruksi itu. 我们觉得我们何必要照做上帝的指示呢？ Tapi kalau udah kena batunya, 但是如果你吃了苦头以后， kayak pengalaman saya tadi ya. 好像我刚才的经验， Kadang apa yang kita katakan kepada Tuhan, Tuhan kenapa hidup saya begini? Tuhan gak sayang sama saya. 我们就控诉上帝，主啊，为什么我的情况会这样？为什么你不爱我？ Ketika Tuhan sudah bilang dengan jelas harus lakukan apa, 上帝其实已经很清楚告诉我们要怎么样做， tapi kadang kita merasa nggak usah lakukan juga nggak apa-apa. 但是我们自己觉得我不这样做也行啊。 Ketika kita merasakan akibatnya, 但是你自己遭到了那个后果， kita lebih galak daripada pembeli barang online. 我们气势汹汹，比那个网上买物的人更凶。 Komplain sama Tuhan, 我们投诉上帝， marah sama Tuhan, 我们向上帝生气， menuduh Tuhan tidak sayang. 我们指责上帝不爱我们。 Saudara, memang sifat dasar kita, sifat dasar manusia itu memang nggak gampang untuk turut kepada otoritas. 本来我们人的本性就是很难顺服权威。 Seringkali kita maunya jalani hidup ini sesuai maunya saya. 我们要照着我们自己所要的去过我们的生活， Seperti pertanyaan refleksi yang semoga direnungkan seminggu ini. 就好像我们所要思想的问题，希望大家这一个礼拜内都有去思考。 Hal apa sih yang seringkali menjadi pedoman utama saya jalanin hidup? 在我们的人生中，什么是我们最重要的指南呢？ Pengalaman saya 我的经验 itu baik, 是好的， tidak salah. 没错， Apakah menurut insting saya jalani hidup ini? 是照着我的本能、我的直觉去过我的人生吗？ Apa menurut perhitungan saya? 是照着我自己的计划吗？ Atau ikutin kata-kata motivator, kata-kata bijak? 或者照着那些激励人、励志人士的话？ Saudara, semua itu bukanlah hal yang buruk. 这一切都不错，不是坏的。 Tetapi apakah itu yang menjadi hal utama, yang menjadi pedoman dalam hidup kita?
但是不是这一些成为我们人生中最重要的指南？ Saudara membaca ayat ini, saya yakin 100%, 1000% bahwa kita setuju dengan ayat ini. 读这一节经文，我相信我们大家都完全赞成这一节圣经。 Saya yakin kita tidak bertentangan dengan ayat ini. 我深信没有人会反对这一节经文。 Kita tahu ayat ini penting. 我们知道这一节经文很重要， Namun seringkali kebenaran daripada firman Tuhan ini berlakunya bagi kita sekali-sekali deh. 但是往往我们觉得这一节经文对我们的重要性只是偶尔。 Kalau saya lagi ingat, 我记得的时候， kalau saya lagi merasa, oh Tuhan boleh nih. Tuhan ikut campur deh dalam hidup saya area ini, boleh masuk. Tapi kalau area yang ini jangan Tuhan, jangan. 当我觉得主啊，在这一方面你可以参与，但是在别的方面请你不用参与。 Atau kita merasa lakukan firman Tuhan ini ketika saya lagi mood saya baik, mood saya lagi berkobar-kobar. Saya baru pulang retret. Nah itu saya baru tuh ikut taat firman Tuhan. 我要遵行上帝的话语。如果我心情好，或者我正在火热的心，我刚刚参加奋兴布道会回来，我要遵行上帝的话。 Akhir bulan kita mau retret ya. 我们这个月底就要去营会， Itu biasanya kelihatan, wah kalau pulang retret semangatnya itu berkobar-kobar. 我们参加退休会，大家都很热心。 Tapi apakah itu sungguh di sepanjang hidup kita? Bukan hanya saat tertentu, bukan bagian tertentu. Kebenaran firman Tuhan tadi berlaku dalam hidup kita. 但是上帝的话语在我们的生命中掌权，是否只有一段时间，或者是在我们整个的人生中？ Kebenaran bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. 上帝的话是我们脚前的灯，是我们路上的光，这是真理， Menjadi pedoman yang utama. 成为我们人生中最高的 Melebihi 准则， semua hikmat dalam dunia ini. 超过世界上一切的智慧。 Apakah kita mau lihat bersama-sama lebih dalam ayat ini? 我们要更深入的思想这一节经文。 Bapak Ibu Saudara, Mazmur 119 merupakan satu mazmur yang ayatnya begitu panjang. 诗篇119篇是最长的诗篇， Dalam 176 ayat. 一共有176节。 Apa tema utamanya? 它的主题是什么呢？ Tentang apa? 关于什么？ Nggak ada jawaban. 没有人回 Tentang 答。 investasi. Enggak ya? 是关于投资吗？不是。 Tentang saham? 关于股票吗？ Bukan juga. 不是。 Tentang apa? 关于什么呢？ Kenapa harus sepanjang itu ayatnya? 为什么需要这么长的经节？ Tentang firman Tuhan. 因为上帝的话语， Ketika dikatakan oleh pemazmur firman-Mu. 诗人说你的话语。 Mu di sana dengan jelas sekali mengacu kepada Tuhan. 这里的你非常清楚的，就是指向上帝， Allah yang menciptakan dunia ini dan menciptakan kita. 就是创造天地万物和我们人类的上帝。 Sehingga firman-Nya itu memiliki otoritas. 所以他的话语是有权威的， Sehingga firman-Nya itu adalah kebenaran. 他的话语就是真理， Karena itu bukan perkataan manusia. 所以不是人的话， Itu adalah firman Tuhan. 是上帝的话。 Sang pencipta memberikan firman-Nya kepada kita sebagai ciptaan. Karena dia tahu bagaimana kita sebagai ciptaan menjalani hidup ini. 上帝创造主，他把他的话语赐给我们，就是他所创造的人，他知道我们必须要怎么样生活。 Dialah yang paling tahu jalan hidup dunia ini seperti apa. 他最清楚知道我们
在世上的人生是怎么样的。 Dialah yang paling tahu bagaimana caranya menjalani hidup di dunia ini. 他最知道我们要怎么样过我们在世上的人生。 Saudara, apakah kita sungguh merasakan bagaimana Tuhan itu berotoritas dalam hidup kita? 弟兄姐妹们，我们是否真正的感受到上帝的话语在我们生活中的权威？ Sehingga kalau firman-Nya itu punya otoritas tertinggi dalam hidup kita, maka kita pun menjadi orang-orang yang merasakan sukacita, merasakan kehausan untuk membaca firman dan merenungkannya. 如果我们清楚知道上帝在我们生活中的最高的权威，那么我们就会喜爱并且渴慕他的话语。 Firman Tuhan itu bukan makanan camilan buat kita, bukan. 上帝的话语对我们来说，不单单是像零食而已， Itu adalah makanan utama dalam hidup kita. 是我们在生活中的主食，我们的主要的食物。 Yang harus terus setiap hari kita renungkan. 我们必须每天不断的去思想。 Yang dikatakan di dalam firman Tuhan, ketika kita bertemu dengan firman Tuhan, hati itu begitu bergelora. 当我们遇见上帝的话语时，我们的心里是非常的火热， Merasakan sukacita, 我们感受到喜乐， merasakan antusias. 我们有热心追求， Yang seharusnya melebihi antusias kita terhadap hal-hal lain dalam dunia ini. 而且必须是超过我们对世上一切事物的追求。 Apalagi kita yang orang-orang diselamatkan oleh Tuhan, kita adalah murid-murid Tuhan. 尤其是我们是蒙上帝救赎的人，我们是主的门徒。 Apakah kita sungguh merasakan delight itu, sukacita itu, antusias itu? 我们是否有感受到这个喜乐、这个渴慕、这个爱慕的心？ Betapa serius dan pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita. 上帝的话语在我们的生活中是非常的认真的、严肃的。 Maka kita bersyukur bahwa ketika kita merenungkan penyertaan Tuhan 77 tahun bagi gereja kita. 我们感谢主，当我们思想上帝的恩典在我们的教会中带领了我们77年， Setiap generasi ada dalam gereja ini. 每一代的人在我们的教会当中， Dan di dalam setiap generasi itu terus ditekankan pentingnya otoritas firman Tuhan. 而且像每一代的人都着重讲上帝话语的重要 Saat 性。 ini di jam yang bersamaan di WJL ada sekolah minggu sedang berlangsung. 就在此时同样的时刻，在正野楼有主日学， Dari anak umur 1 tahun 从1岁的孩童 sampai anak umur 12. 一直到12岁， Diajarin itu firman Tuhan. 向他们教导神的话语。 Jadi Bapak Ibu, anak cucu kita diajarinnya bukan cerita-cerita dongeng. 所以弟兄姐妹们，我们的孙子们不是教导他们童话故事， Bukan diajarin hebatnya lausenya, bukan. 不是要听老师怎么样棒的讲故事， Tapi ditanamkan firman Tuhan. 但是要灌输给他们 Kisah, 上帝的话语。 kisah penebusan Tuhan sepanjang sejarah itu yang dikisahkan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita. 要把上帝救赎的恩典传讲给我们的子女、我们的孙子们。 Sehingga para lause itu persiapan untuk mengajar. 主日学老师们，他们都好好的预备自己来 Karena 讲课， tanggung jawabnya besar. 因为他们有非常大的责任。 Di Alkitab bilang kan, kalau menyesatkan salah satu dari anak, dibilang apa? Lebih baik ada batu kilangan ya, tenggelamkan di laut ya. 圣经说，如果你们是其中一个小子，米色的话，倒不如把大墨色放在他颈项上，沉在 Jadi 海 dari 里 sejak。kecil 所以从小的时候， ditanamkan pentingnya otoritas firman Tuhan. 我们就要灌输给他们上帝话语的权威性的重 Bagi 要。 para remaja, 对青少年来说， mereka juga sekarang sedang ada ibadah. 他们现在也是有聚会。 Dan kita bersyukur beberapa tahun ini setiap akhir tahun para remaja di gereja kita, walaupun tidak semua,
ada kesempatan ikut sebuah camp di saat Malang. 我们感谢主，这几年来，每年的年底，青少年有机会参加在马郎神学院的青少年夏令营。 Dan tahun lalu temanya itu berkaitan dengan firman Tuhan. 去年的主题就是上帝的话语。 Kita lihat tayangannya sebentar ya. 我们来看一段视频。 Mungkin ada anak kita di situ, ada cucu 也许我们有我们的子女、孙子们， naik bus belasan jam ke Malang. 坐大巴10多个小时去马郎。 Yang 5 kali udah ikut ya. 有的参加3次，有的参加5次了。 Aku belajar bertobat, terus gak ngulang. Suaranya boleh dinaik. Iya, aku belajar kalau itu tuh segitu besar cinta kasih Tuhan kepada setiap mereka. Bukan hanya menerima dan melihatnya saja, tapi untuk menjadi saksinya dan mengabarkan Injilnya juga dimanapun. Bahwa dalam kegelapan pasti ada terang. Itu sangat menyentuh hati karena Tuhan bisa relevan dengan segala zaman, Alkitab bisa relevan dengan segala zaman. Bukan suatu kebetulan kita ada, namun karena Tuhan memiliki tujuan untuk hidup kita. Walaupun kitab-kitab puisi ini tuh semuanya dari perjanjian lama, tapi ternyata mereka juga menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus Kristus. Kitab Mazmur itu menjadi satu kesatuan gitu kisahnya karena ada Allah yang memimpin. Bisa saat itu lagi karena udah lama banget. Aku berkomitmen supaya bisa menyebarkan firman Tuhan ke orang-orang sekitar. Komitmen untuk terhadap membaca firman Tuhan. Lebih berani untuk mengabarkan Injil dan firman Tuhan pada orang-orang yang belum mengenal Injil. Dan intinya kita harus mengejar apa yang Tuhan inginkan dan berjalan sesuai kehendak Dia agar kita mencapai eternal values. Saya benar-benar rasa kayak saya itu dihajar balik, benar-benar rasa kayak dia tampar gitu. Kapselnya itu sangat relate dengan kehidupan kami sehari-hari. Bisa banyak bikin teman baru dari banyak pulau yang berbeda, dari banyak gereja yang berbeda. Teman-teman, jangan lupa untuk ikut SYC 2025. Jadi teman-teman jangan lupa join SYC 2025. Jangan lupa datang di SYC 2025 tahun depan. So nunggu apa lagi? Kita tunggu ya di SYC 2025. SYC 2024 reveal. Iya, saya ikut belasan jam di bus, capeknya berasa, tapi melihat anak-anak ini sukacita, capeknya hilang ya. 我跟他们一起去坐大巴10多个小时，很累，但是看到他们的精神，我都觉得很得到激励。 Karena disitulah mereka mengalami itu firman Tuhan yang hidup. Firman Tuhan yang mereka sadari menjadi otoritas dalam hidup mereka. 因为每个人都得到激励，上帝的话语成为他们生活中这个最高的权威。 Sehingga mereka mau mengatakan God's word, firman Tuhan, our delight, 他们都能 kesukaan kami. 他们都能够说，上帝的话语是我们心所爱慕的。 Dan juga di dalam Komisi Pemuda bersyukur setiap bulan kita boleh bersama-sama Bible study. 在青年团契，我们也感谢主，每一个月我们有查经班。 Dan bukan hanya kaum muda di gereja kita yang rindu belajar firman. 不单单是在我们教会的青年人有这个科目学习上帝话语的心。 Ada satu foto ini, mana ya belum muncul. Oh, kok lewat. Nah ini foto waktu Zoom, ibu-ibu KW ini ya, 这是 pengurusnya beberapa ya. 姐妹团契的这位在做视频的门徒训练班， Belajar firman. 我们学习神的话语。 Dan juga di setiap persekutuan, saya yakin di persekutuan Simeon Hana, persekutuan pria, firman Tuhan itulah yang diberitakan. 我相信在每一个团契，无论是西面汉啊，还有弟兄团契，都是着重传讲上帝的话 Di 语。 persekutuan lingkungan kita. 还有在我们的邻里团契， Bahkan setiap hari Minggu melalui mimbar ini, kebenaran firman itu diberitakan. 尤其是在每一个礼拜讲台上的信息，都是传讲神的话语。 Karena kita sungguh merasakan
betapa firman Tuhan itu berotoritas. 让我们每一个人都感受到上帝话语的权 Itulah 柄， kebenaran yang sejati. 这就是那真正的真理。 Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Dia menciptakan dengan firman-Nya. 当上帝创造世界的时候，他是用他的话来创造。 Dan pernyataan paling ultimate dari Tuhan ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia dikatakan sebagai firman yang menjadi manusia. 而且当上帝差派他的独生子耶稣来到世上的时候，他说了，道成了肉身。 Sehingga di tengah manusia yang berdosa, di tengah manusia yang seringkali pilih jalannya sendiri, kebenaran itu datang. Kristus datang menyatakan kebenarannya. 在这个世界上，在人人都自以为是的偏行己路，上帝他道成肉身来到我们当中。 Apakah kita sudah sungguh menjadikan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita? 我们是否有把上帝的话语成为我们生活中最高的准则和权柄呢？ Kemudian kita melihat di dalam ayat ini adalah ada satu kata yang dikatakan pelita bagi kakiku. 这里说你的话是我脚前的灯。 Firman Tuhan digambarkan seperti pelita. 上帝的话语被说成是我们脚前的灯。 Jadi konteks zaman itu belum ada lampu seperti sekarang. 那个时候还没有像现在有电灯。 Maka kira-kira pelita itu kayak apa? Kayak di gambar itu. 如果要知道当时的油灯，就好像是图片上的， Mungkin nyalanya tidak terlalu besar, 也许它的亮光不大， tetapi cukup menerangi langkah demi langkah. 但是却足够照亮我们的每一步。 Kaki itu menggambarkan kita melangkah satu langkah, maju satu langkah, maju satu langkah. 我们的脚步是一步一步的向前走， Sehingga firman Tuhan itu cukup untuk kita melangkah di tengah banyaknya pilihan yang dunia tawarkan bagi kita saat ini. 上帝的话足够照亮我们每一个脚步，在这个世界上有那么多的选择 Di 当 tengah 中。 banyaknya isu-isu kontemporer yang digembar-gemborkan di sosial media bagi kita. 现在世界上这个媒体的信息轰炸， Yang seringkali yang ditawarkan adalah tidak diberikan, tidak dikasih tahu ini benar, ini salah. Enggak. 而这些信息没有告诉我们这是对的或者是错的， Tapi kita harus menilainya sendiri. 我们必须要自己去评估。 Sekarang berita begitu banyak. 现在信息那么多泛滥， Pemahaman-pemahaman manusia, pemahaman dunia ini ditawarkan kepada kita. 世界把他们的信息摆在我们面前， Dari generasi muda sampai generasi lanjut usia. 从年轻的一直到年长的， Bagaimana kita bisa memilah mana yang benar? 我们要怎么样去选择哪一些是对的， Mana yang sesuai firman, mana yang tidak? 哪一些是符合圣经的，哪些是不符合圣经？ Misalnya, 比方说， isu tentang child free. Pernah dengar Bapak Ibu? 关于不要生孩子， Child free. 不生孩子， Memilih tidak mau punya anak. 选择决定不要生孩子， Ditawarkan. 世界给你选择， Diberikan argumentasi yang pro dan kontra. 有赞成的，有反对的， Kita harus memilih. 我们要自己选择。 Apa yang bisa kita pilih? 我们能够选什么呢？ Apa pandangan kita tentang firman Tuhan bagi hal ini? 上帝的话语怎么样教导我们关于这件事？ Kadang orang merasa repot punya anak sekarang biaya pendidikan itu mahal, betul? 现在年轻人他们觉得有孩子很麻烦，因为教育费太高了。 Mendidik anak gak gampang, betul banget. 你教育孩子不容易，实在很正确。 Tapi jangan lupa ada mandat budaya yang Tuhan berikan. 但是上帝给了我们这个文化的命令， Yang isinya beranak cucu dan penuh-penuhin bumi. 就是圣经说
你要生养众多，遍满地面。 Penuh-penuhin bumi itu berarti udah pokoknya mau berapa juga nggak tanggung jawab didiknya terserah. Tuhan nggak pernah bilang begitu Bapak Ibu. 上帝不是要你随便生孩子来充满这个地面，你不必去 Beranak 教育 cuculah 他 dan 们。 penuhilah bumi. Ini menyangkut satu pandangan besar tentang kerajaan Allah. 你要生养众多，遍满地面，是关于上帝的国度观。 Ini menyangkut bagaimana dari generasi yang dilahirkan dari keluarga yang takut Tuhan akan lahir generasi-generasi yang nanti akan mengabarkan tentang Kristus. 就是从敬畏上帝话语的家庭里，他们能够生出他们的后代，可以是传扬基督、荣耀上帝的后代。 Kemudian kita juga melihat isu tentang hidup bersama sebelum menikah. 我们也看到关于婚前同居， Yang pro bilang lebih hemat. 那些赞成的说这样更节省啊。 Yang pro akan pandangan ini bilang biar kita tahu dulu sifatnya daripada udah menikah baru tahu. 他们说这样我们就可以彼此知道性情，比起以后结了婚才知道不适合。 Apakah firman Tuhan berkata seperti itu? 是不是上帝的话语这样说呢？ Apakah sungguh firman Tuhan itu mengajarkan seperti itu? 上帝的话语有没有教导我们这样做呢？ Bukankah selalu ditekankan menjaga kekudusan hidup? 圣经一直着重要尊重婚姻的圣洁， Jangan mendekati diri dengan pencobaan. 你不要靠近这个试探。 Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini hanya sebuah 1-2 contoh. 弟兄姐妹们，这只是一两个例子而已。 Dari begitu banyak hal yang saat ini ditawarkan kepada kita. 在现今我们所面对的那么多的选择， Mungkin kita melihat itu isunya anak muda. 我们说那些都是年轻人的问题。 Saudara sadar kita juga orang tua bukan? 我们要醒悟到，我们自己也是家长。 Apakah kita yang mengajarkan itu kepada anak-anak kita? Apa yang kita ajarkan? 我们怎么样教导我们的后代？ Apakah sungguh perkataan kita, pengajaran kita itu dari firman Tuhan? 是否我们的教导是基于圣经的话？ Dan saya bersyukur ketika saya boleh merenungkan firman bersama anak-anak. 我感谢主，当我带领我的孩子们一起思想神的话， Satu kebiasaan yang dibangun dari sejak mereka kecil, 就是从他们小的时候就已经开始的习惯。 walaupun ketika sudah besar waktunya agak lebih susah. 虽然他们长大以后在时间方面比较难， Tapi sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita sebagai orang tua bersama-sama dengan anak renungkan firman, 但是其实我们身为父母亲的和带领孩子们一起思想圣经， akhirnya anak-anak itu akan tahu sendiri, oh firman Tuhannya berkata seperti itu ya. 所以孩子们就能够知道，哦，原来圣经是这样说的。 Jadi seringkali kita jadi orang tua sebenarnya tidak perlu terlalu banyak bawel kepada anak. 所以我们身为家长的，不需要太多啰嗦给孩子们。 Ketika mereka berlihat sendiri, bertemu sendiri dengan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. 当他们自己读，他们自己思想上帝的话，圣灵在他们心中动工。 Menyadarkan, oh ini dalam firman Tuhan sudah dikatakan tidak berkenan. 提醒他们，圣经已经说了，上帝不喜悦那样。 Oh ini dalam firman Tuhan sudah dikatakan saya harus lakukan. 圣经已经告诉我了，我必须要这样做。 Saudara, apakah firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita? 弟兄姐妹们，上帝的话是否已经成为我们脚前的灯？ Dan frasa yang terakhir adalah firman Tuhan itu terang bagi jalan kita. 下一句就是神的话是我路上的光。 Ada kata pelita, ada kata terang. 有灯有光， Kenapa harus dibedain? 有什么分别呢？ Waktu baca ini sempat kepikir gak? Kenapa ya harus dibedain? 当你读这一节经文的时候，有没有想，
有什么分别呢？灯和光， Pelita itu bicara menerangi satu langkah di depan. 灯是讲照亮我们脚前的一步， Tetapi terang itu bicara keseluruhan hidup kita. 但是光是照亮我们整个人生。 Apakah terang firman Tuhan itu menerangi seluruh hidup kita? 是否上帝的光已经照亮我们的整个人生呢？ Apakah kita sudah sungguh menjadi orang-orang yang turut di dalam jalan yang Tuhan kehendaki itu? 我们是否真的已经走在上帝要我们行的道路上？ Ketika dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 101, jalan apa sih yang dihadapi? Jalan kejahatan. 在诗篇119篇第101节有说到血路， Ayat 104, jalan dusta. 在104节提到假道， Ayat 110, orang fasik itu memasang jerat, memasang jebakan. 还有110节说恶人设下网罗， Itulah jalan-jalan yang ada di dalam dunia ini. 这些都是在世界上的道路。 Tapi kita bersyukur bahwa Kristus berkata, akulah jalan. 但是我们感谢主，因为耶稣说：“我就是道路。” Dia menyatakan dirinya sebagai jalan itu. 他显明他自己就是那道路。 Ditulis di sini ya, bahasa Mandarinnya ya. 这里有写， Yang vertikal dari atas ke bawah bacanya. Artinya kan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 我是道路、真理、生命。 Apakah Kristus yang adalah jalan itu sudah menerangi jalan hidup kita? 那成为道路的基督，是否已经光照我们的人生路？ Apakah kita sudah sungguh menjadi murid-murid Tuhan yang sungguh hidup di dalam jalan yang Tuhan sudah berikan itu? 我们身为主的门徒，我们是否真的已经走在主所带领我们走的人生道路上？ Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa hari ini tempat saya kuliah STT Saat sedang berduka. 弟兄姐妹们，在我的母校就是马朗神学院，我们大家都正在哀痛， Karena kami kehilangan lagi seorang dosen yang hidupnya di dalam jalan Tuhan. 我们失去了一位导师，他一生都行在主的道路上。 Pendeta Rahmiati yang mengarang lagu Bukan Karena Kebaikanmu. 就是拉米亚蒂牧师，他写了这首诗歌。 Di rumah duka ratusan orang datang. 在殡仪馆里有几百人来， Bukan karena mengidolakan, bukan. 不是我们崇拜他， Tetapi orang-orang yang datang itu, kami para muridnya itu merasakan bagaimana beliau hidup di dalam firman Tuhan. 因为我们身为他的学生，我们都深深的感受到他怎么样活在上帝的话语里。 Bagaimana firman Tuhan itu tidak hanya diajarkan di kelas-kelas, 上帝的话语不单单是在教室里教导我们， tapi firman Tuhan itu sungguh nyata, sungguh hidup dan dihidupi. 但是上帝的话语真正的已经活出来了， Sehingga menjadi sebuah warisan iman yang begitu berarti. 成为非常有意义的这个信心的遗产。 Bapak Ibu Saudara, apa yang akan menjadi warisan iman kita? 弟兄姐妹们，我们要留下怎么样的信心遗产呢？ Ketika kita merayakan ulang tahun gereja kita ke-77. 当我们庆祝我们教会77周年， Untuk generasi berikut, apa yang akan kita tinggalkan bagi mereka? 我们要为我们的下一代留下什么榜 Maka 样？ sungguh nanti generasi-generasi berikut akan melihat hidup kita yang diterangi di dalam firman Tuhan. 是否我们的下一代能够看到我们的人生
是活在上帝里面，被上帝话语所光照带领的。 Di akhir dari khotbah saya kembali saya mau tanyakan ini. 最后结束以前，我要再一次提问： Setelah mendengar dan merenungkan firman Tuhan, 我们已经听了，并且我们也思想了神的话， hal apa yang menjadi pedoman utama dalam menjalani hidup? 在我的人生中最重要的指南或者准则是什么呢？ Apa jawaban kita? 我们的答案是什么？ Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Tuhan, inilah setiap kami, anak-anak-Mu, 主啊，你的儿女在你面前， yang sungguh membutuhkan anugerah Tuhan. 我们实在需要你的恩典。 Karena begitu banyak hal yang ditawarkan oleh dunia ini. 世界向我们推荐太多的选择， Seringkali kami bingung, seringkali kami tersesat. 我们常常困惑，以致我们甚迷了。 Ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada setiap kami. 主啊，求你怜悯我们每一个人， Kasihanilah hamba-Mu ini. 求你可怜你的仆人。 Seringkali juga masih bergumul bagaimana hidup seturut dengan firman 我 Tuhan. 们常常挣扎，要怎么样照着你的话语而 Kasihanilah 活。 kami ya Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. 主啊，求你可怜你的仆人们， Setiap jemaat-Mu, 还有每一个信徒， kami sungguh membutuhkan anugerah Tuhan. 我们实在需要你的恩典。 Terus menuntun kami berjalan di dalam terang firman-Mu. 求主带领我们继续行在你的光中， Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉耶稣的名， Sang Firman hidup, 那活的真理， kami 我 berdoa. 们祷告， Amin. 阿门。 Firman-Mu, pelita bagi kakiku dan jalanku. Biarlah kita menyanyikan lagu sebagai respon kita firman-Mu.
saya memasuki usia yang ke-77 tahun. Kita akan melihat tayangan video sejarah Gereja GPMBRI Kemurnian. "72 tahun lalu, seorang anak Tuhan bernama Jason Stephen Lin tiba di Jakarta dengan rencana bertolak pulang ke Tiongkok. 15 tahun sudah ia melayani sebagai misionaris di Kalimantan bersama lembaga CFMU, Chinese Foreign Missionary Union. Sekalipun manusia berencana, namun panggilan misi Allah berkata lain. Di tahun 1947 tersebut, Tuhan menanamkan belas kasihan ilahi ke dalam hati hambanya ini untuk melayani banyak orang Kanton yang tidak terlayani di Jakarta. Satu persatu jiwa yang hidup dalam gelap mengalami perjumpaan dengan Allah yang penuh kasih. Ibadah perdana kemudian diadakan pada 7 Maret 1948 yang dipimpin oleh Pendeta Jason Stephen Lin. Injil terus diberitakan dan jemaat demi jemaat bertumbuh. 30 tahun kemudian, dengan sasaran penginjilan yang meluas ke semua suku bangsa, berdirilah Sinode GPMBRI pada tanggal 7 Maret 1978. Berawal dari tahun 1966, GPMBRI mulai digembalakan oleh Pendeta John Sakaria. Di tahun 1976, Komisi Pengutusan Injil GPMBRI pun dibentuk dengan maksud memobilisasi jemaat untuk misi penginjilan, di mana jemaat didorong untuk ikut serta dalam pelayanan misi, mulai dari menyumbangkan dana, mempersiapkan dokumen yang diperlukan, dan juga ikut serta dengan Pendeta John masuk ke pedalaman untuk penginjilan. Dimulai dari tahun 1996, GPMBRI terus dengan giat mendirikan pos PI dan gereja-gereja di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Barat. Dimulai dari tahun 1996, mission trip mulai dijalankan. Praktek langsung pengabaran Injil ini memberikan kesempatan kepada hamba Tuhan dan jemaat untuk menghayati makna misi, sekaligus menyelami pahit getir dan sukacita pelayanan misi. Saat ini, GPMBRI telah berjumlah 115 jemaat, 4 pelayanan siswa, dan 3 yayasan. GPMBRI ada karena misi. Mengenang kembali perjalanan GPMBRI selama 72 tahun, jelaslah bahwa pelayanan misi yang dipercayakan hingga hari ini semata-mata hanya karena anugerah dan karya Tuhan Yesus Kristus. Semangat tersebut tak pernah hilang. GPMBRI menantikan bentuk dan kegairahan misi yang baru. Bagaimana dengan kita? Apakah kita siap untuk meneruskan visi Allah bagi GPMBRI? Mari, generasi masa kini GPMBRI, kita bergandeng tangan, membawa jiwa dan menggarami dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, seluruh jemaat GPMBRI di seluruh Indonesia. Baru saja kita mendengarkan ringkasan sejarah berdirinya GPMBRI. Tahun ini tepatnya 7 Maret 2025. GPMBRI telah genap berusia 77 tahun, Sinode berusia 47 tahun. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena dalam rentang waktu yang panjang, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam perjalanan kita bersama, mengemban amanat agung, Tuhan selalu memimpin kita. Majelis Pekerja Sinode dan Majelis Lengkap Sinode periode 2024-2029 mencanangkan pemandirian bajem-bajem di seluruh Indonesia yang berada di bawah Sinode. Pada tahun 2025 ini dicanangkan 20 jemaat
Bajem yang akan kita mandirikan. Kita membutuhkan kebersamaan dan kesehatian kita, sehingga apa yang kita rancang ini dapat berjalan dengan baik. Dan lahirlah jemaat dewasa mandiri sebagai induk-induk baru di berbagai daerah dan tempat yang menjadi pemacu kebersamaan kita, pemacu semangat kita di dalam memberitakan Injil. Saya mewakili BPMS dan BPML mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-77 GPMRI dan HUT yang ke-47 Sinode kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh jemaat GPMRI. Marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan, setia di dalam mengemban amanat agung Tuhan Yesus, dan kita senantiasa berserah di dalam doa, sehingga apa yang Tuhan telah rancang buat kita untuk GPMRI dapat tergenapi sesuai dengan rancangan Tuhan. Demikian pesan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Kidung GPMRI. Puji Tuhan, pada Tuhan kita GPMRI Kemurnian merayakan HUT yang ke-77. Biarlah kidung ini menjadikan semangat kita untuk selalu bersama GPMRI Kemurnian. Setia harap kasih yang menemani, puji syukur Tuhan mulia yang pria, karya Allah di GPMRI, saksi Yesus kan beriman, selalu ringgil bersehati, Roh Kudus taat firman bersama-sama. Kristus, tugas suci, rukun jujur, kali setia, harap kasih, biar mengabdi, puji syukur Tuhan mulia. Kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangun tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih. Bagaimana Engkau memimpin GPMRI dapat melewati usia 77 tahun.
Engkau juga memimpin sidang sinode ke-47 tahun. Semua ini oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menghimpun, menyertai, mengumpul, mempersatukan hamba-hamba Tuhan dari kota sampai di desa-desa. Kami bisa bersama-sama melaksanakan amanat yang Tuhan berikan kepada GPMBRI. Tuhan, kami perlu, tanpa Engkau kami tidak bisa berjalan. Tanpa Engkau kami akan sesat, tanpa firman-Mu kami akan hilang dan lenyap. Terima kasih Tuhan, kami betul-betul perlu firman-Mu, menuntun kami, memimpin kami, menyertai kami dalam melaksanakan amanat yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan tolonglah, biarlah sungguh-sungguh jemaat-Mu bisa bersatu hati, dari kota sampai desa, semuanya bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan, menyebarkan akan kasih sayang Tuhan yang sangat luar biasa itu. Terima kasih Tuhan, kami tetap memerlukan firman-Mu untuk melaksanakan kehidupan selanjutnya. Sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan dan pertolongan-Mu. Tuhan sertai dan pimpin para jemaat-Mu dalam segala usaha dan pekerjaannya. Juga Tuhan sertai dan pimpin. Kiranya Tuhan menyertai dan Tuhan tetap senantiasa memberkati baik keluarga maupun pribadi-pribadi. Terpujilah nama-Mu. Kami mau kembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya kepada Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan masuk dalam persembahan. Persembahan dapat diberikan secara bisa tunai, QRIS. Lagu persembahan yang kita nyanyikan adalah lagu Tuhan adalah Gembalaku 419. Kita nyanyikan lagu ayat pertama, kedua, interlude, 3, 4, dan 5.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat, kasih, dan anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami dari hari ke hari. Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami yang memampukan kami melewati kehidupan kami, kesulitan, tantangan, dan pergumulan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu, kami datang membawa persembahan kami. Mohon terimalah Tuhan persembahan ini agar dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang berbahagia, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. 但愿天父奇妙的慈爱，主耶稣基督不改变的平安，圣灵的感动与带领，常与你们众弟兄同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih Allah Bapa yang sempurna, damai sejahtera Yesus Kristus yang kekal, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat persilakan duduk. Mas sekalian, seperti sudah diwartakan dalam beberapa minggu ini, hari ini kita akan bersama-sama mengadakan persidangan umum jemaat dengan agenda laporan keuangan 2024 dari GPM Beri Kemurnian, presentasi anggaran pengeluaran 2025, penjelasan pengisian form, dan persembahan janji iman. Kita bersama-sama akan mengikuti persidangan ini, dan persidangan ini akan dibuka oleh Pendeta Hardi selaku Ketua Majelis dan Gembala Sidang Gereja kita. Ya, jadi jemaat sekalian, barcode untuk janji iman juga ada ditempel ya, ada di belakang, di bawah, dan di WJL. Kita akan memperhatikan beberapa warta. Jadi ada berita duka cita. Yang pertama, almarhumah Ibu Titin Gunawan. Beliau ini jemaat lama ya, yang sudah pindah ke daerah Bogor dan sudah berpulang ke rumah Bapa di surga hari Minggu lalu tanggal 2 Maret dan telah dikremasi di Cilincing pada hari Rabu. Kemudian yang kedua adalah almarhumah Ibu Heliana, mama dari Bapak Henry Raharja, pada hari Selasa 4 Maret dan sudah dimakamkan di TPU Petamburan pada hari Kamis 6 Maret. Majelis jemaat turut berduka cita, Tuhan menghibur seluruh keluarga yang ditinggalkan. Untuk e-poster minggu depan, kita boleh merenungkan kembali dengan satu tema murid, tidak suam-suam kuku. Oleh Guru Injil Yemima Ayu, kita renungkan pertanyaannya. Hal seperti apa yang membuat Tuhan muak dengan hidup saya? Pertanyaannya serem ya. Jadi harap direnungkan baik-baik dan minggu depan kita kembali datang beribadah, belajar firman Tuhan, menyembah Tuhan. Oke, sekian ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati, silakan bersaat teduh.